Dia menggunakan konsep hubungan kita dengan Allah, hubungan kita dengan manusia dan hubungan kita dengan alam semula jadi. Memahami faktor ataupun konsep satu kehidupan yang lebih sempurna di dalam kita mengalami kehidupan kita pada hari ini yang sangat mencabar. Cakap pasal seni kita, kita kena pertahankan. Itu warisan kita, budaya kita. Islam tidak halang seni, malah Islam cantikkan lagi seni itu. Soalnya siapa yang nak perjuangkan seni kita hari ini? Seni ini perlukan rasa ikhlas, minat, semangat. Ingat, semua yang lahir dari hati akan sampai ke hati jua. Islam dan seni. Saya Sharifah Syifa Al-Atas dan saya berada di Perpustakaan Institut Pemikiran dan Tamadun Islam ataupun yang lebih dikenali sebagai ISTAK yang diasaskan oleh bapa saya, Tan Sri Profesor Dr. Syed Muhammad Naqib Al-Atas. Mungkin tertanya, apa bangunan yang semacam kubu? Ya, apa tujuannya? Apa di dalamnya? Dan saya di sini ingin cuba sedikit sebanyak menerangkan tentang sejarah bangunan ini dan ilmuwan yang mengilhamkannya, iaitu bapa saya Profesor Al-Atas. Bapa saya ingin mengasaskan institusi pengajian tinggi Islam mengikut pandangan Islam, iaitu yang menganjurkan kuliah mengenai kefahaman Islam dan juga tamadun Islam. Kita tanya, kenapa ni? Ya? Bangunan apa ni sebenarnya? Dan kalau diberitahu, oh ini institusi pengajian tinggi Islam, terkejut. Sebabnya, saya ingat Profesor Al-Atas menceritakan kepada saya yang dia ilhamkan terutamanya bangunan kampus kedua ni menurut hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salah satunya mengenai ilmu dengan adab, dengan keadilan, adil. 3 ciri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, ilmu itu adalah sahabat karib di masa yang kita kesepian, hiasan diri, dan adalah perisai mempertahankan diri daripada musuh. Dan oleh itu bangunannya direka cipta sebagai kubu, melambangkan perjuangan kita. Saya berada di perpustakaan, ya, dan saya duduk di kerusi hasil ciptaan Profesor Al-Atas, di bangunan hasil ciptaan Profesor Al-Atas, di bawah siling yang merupakan seolah-olah langit hasil ciptaan Profesor Al-Atas berdasarkan lukisannya sendiri yang saya ada bawa di sini. Semua perabot yang ada di sini dilukis terdahulu oleh Profesor Al-Atas. Dan di atas sana tulisan khat berulang kali juga hasil tulisan Profesor Al-Atas. Yang ini dalam tulisan Kufic script, ya, Kufa, iaitu dia style dia menegak. Dalam seni Islam, dalam seni reka cipta, seni bena, mereka selalu rendah diri, rendah hati dan tawaduk, kerana aku yang segala-galanya dicipta oleh Allah yang Maha Esa, yang Maha Mencipta. Jadi apa yang kita sebagai manusia biasa mencipta adalah hanya dengan keizinannya, dan oleh itu, itulah ayat itu, tiada penakluk melainkan Allah. Kullu syai'in halikun illa wajhahu. Maksudnya semua akan pupus, akan musnah, akan hapus kecuali wajah Allah.
Dan oleh itu kita mencatatkan dengan ukiran sebegini rasa tawaduk kita kepada Allah Ta'ala. Kalaupun digunakan di merata ukiran seni bina Islam di Spanyol, di Afrika Utara dan sebagainya, tetapi yang di sini adalah hasil ukiran Profesor Al-Atas dengan dia punya seni cipta karyanya sendirilah. Kalau kita lihat di atas, yang turun yang tajam-tajam daripada kayu tu namanya muqarnas. Istilah Arab tu qarn, iaitu tanduk, sebab dia menurun macam tanduk tapi yang indahlah untuk menghiasi langit. Dan ini selalu digunakan di seni bina Islam kalau ada kubah ataupun bangunan Islam, ya, masjid dan sebagainya. Dan itu sebabnya reka bentuk Islam sebenarnya memberi khazanah yang begitu bagus sekali kepada seni bina pada keseluruhannya. Motif yang paling ketara dan juga adalah motif yang selalu digunakan sebagai lambang kekayaan ilmu adalah motif buah delima. Kalau dilihat dari luar bangunan, terutamanya di dalam masjid, di dalam dan di luar, dan juga di bangunan utama. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Maksudnya, sesungguhnya Allah indah dan dia sukakan keindahan. Tapi kalau kita bandingkan dengan khususnya dalam seni bina, kalau dilihat dari aspek barat, tujuan mereka selalu ada dilema, iaitu antara dua, ketegangan antara dua. Sama ada fungsi atau matlamat seni bina itu adalah rupa atau fungsinya. Dan para arkitek harus pilih sama ada yang satu atau yang lain. Macam hadis yang saya sebutkan tadi, menarik sekali bahawa keindahan itu boleh menjadi satu-satu matlamat tersendiri. Sama ada yang mereka itu mempunyai fungsi yang terperinci ke atau tidak. Sebab keindahan itu menjadi sebab atau matlamat tersendiri yang cukup bagus. Kerana kita faham bahawa Allah Ta'ala sendiri adalah indah dan dia sendiri mengatakan yang dia sukakan keindahan. Kita mahu menghasilkan sesuatu yang indah untuk mencari keredaan Allah dan juga untuk memberikan semangat, ketenteraman kepada sesiapa yang sama ada kalau sesuatu bangunan, sesiapa yang masuk ataupun mereka cipta sesuatu yang melihatnya.